Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Kita bertemu kembali dengan siapa? Dengan Pak Su, Boboy dan juga Cikgu Lan untuk segmen yang kedua ini. Segmen apa tuan-tuan dan puan-puan? Bicara teknikal dalam kurungan BBMA. Segmen bicara bual bicara tentang teknikal bersama dengan Cikgu Lan pada malam ini juga dikuasakan oleh M Trading, spread cun, withdraw pantas, support mantap, daftar account. Trading anda bersama M Trading sekarang dengan hanya semudah klik link saja di pin. Settle. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita bersama dengan Din dan juga Don yang mewakili M Trading bercerita tentang betapa mudahnya untuk bersama dengan M Trading. So jangan lepaskan peluang anda untuk terus bersama dengan M Trading. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Alhamdulillah dah ramai pun berada pada kita punya live. Teruskan share. Okey, teruskan share supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu yang diberikan oleh Cikgu Lan ini, yang pembelajarannya amat jelas, difahami dan dengan menggunakan bahasa yang paling mudah untuk anda hadam. Tuan-tuan dan puan-puan, share ramai-ramai supaya rakan-rakan lain juga dapat mengikuti live tentang ilmu trade ini. Dan tak lupakan, selepas kita bercuti PKP, saya memang merindukan tuan-tuan dan puan-puan. Azran Aziz, thank you very much for your sponsor Yong Tau Fu An-Nur. Masya Allah, saya dapat satu, Boboy dapat satu, Cikgu dapat satu. Okey, ni anda boleh dapat dekat Kajang lah. Ya, Yong Tau Fu memang sedap. Prima Saujana. Prima Saujana, ya. Dia bekalkan begini kepada anda semua. Kuah dia asing, sambal dia asing, kacang dia asing. Dalam ada Yong Tau Fu. Campur kuah, nasib baik nak on air. Kalau tidak, boleh ke boy? Makan sambil on air boleh? Tak takap nanti. Bos tak bagi, tak boleh lah. Oh, melekat. Okey, terima kasih Yong Tau Fu An-Nur. Anda boleh contact number dia 012-222-9846 ataupun link dia ada dekat Insta, dekat Facebook dan juga Twitter. YTF An-Nur, double N Yep. Double N double O. Baik, alhamdulillah. Rezeki memang tak salah alamat lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk episod yang ke-167 ini bicara teknikal bersama dengan Cikgu Lan, 22 Disember 2020. Baik, sebelum kita berlanjut bersama dengan Cikgu, saya nak ucapkan selamat datang juga yang Malaysia, Pantai Timur, Pantai Barat, Indonesia. Thank you kerana telah memilih segmen ini untuk menjadi salah satu cabang untuk perkongsian ilmu dan dapat diberikan kepada rakan-rakan yang lain. Terus kongsi. Okey, like, kongsi dan YouTube channel kami CTCFM, jangan lupa daripada episod pertama sampai ke sekarang. Bayangkan berapa tahun je? 4 tahun. Okey, cucu Pak Leh, Assalamualaikum. Selamat malam Cikgu Lan, Pak Su dan kru CTC. Malam ni nak suruh Cikgu Lan cerita bab mas. Yang tadi mas kahwin. Terkejut juga. Mas kahwin Okey. Kemudian kita ada Nizat Pawan. Salam kripto Pak Su, Pak Usu dan juga Cikgu Lan. Semoga diberikan kesihatan yang baik, amin. From Ganu Crypto Traders. Moga dia selalu sihat lah. Amin. Kesatriaan Faris. Assalamualaikum Pak Su, Cikgu dan juga Boboy. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, semoga dapat memberi manfaat kepada trader-trader lain di atas pandangan yang dikongsikan. InsyaAllah. Ayat power. Muhammad Akil, Muhammad Zamani. Assalamualaikum Cikgu, Pak Su serta semua kru CTC. Waalaikumsalam. Kita ada Yusuf Rais. Lama tak jumpa dengan Yusuf, abang handsome kita. Salam Pak Su, Abang Lan. Minta Abang Lan komen sikit momentum silver. Wah, lain macam sekarang ni. So, okey, Firdaus Muhammad Saleh. Salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Terima kasih Firdaus. Ini Tuan Jaafar kita. Share. Terima kasih Tuan Jaafar kerana telah berkongsi. Salam Cikgu, DJ Pak Su, warga CTC dan semua. Alhamdulillah, terbaik CTC, perintis jalan kepada trader newbie
melalui segmen-segmen kalian. Alhamdulillah. Capai juga moto daripada CTC.FM untuk menyebarkan ilmu Amin. trading forex ni. InsyaAllah. Baik, Vino Talenta Bali hadir. Hari ni ada orang Bali. Welcome. Okey, Aziz Abdul Kasih, album kasih. Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, Boboy. Terima kasih tunjuk ajar Cikgu Lan tentang kefahaman BBMA. Yep. Alhamdulillah semakin faham dan jelas untuk trade. Terima kasih. Ini baru dekat radio, dekat live Facebook. Kalau jumpa depan-depan, daripada 8 malam sampai ke 12 malam, sambung lagi sampai 6 pagi. Okey, Sulaiman Syamsi setiap minggu mesti tahu, mesti mau dengar suara cikgu. Okey, paling tidak satu kali. Dia biar kenakan terus macam tu. Tak dengar je dalam seminggu rasa rindu ada macam-macam lah. Okey, Khatijah Gobel Orang Sarawak ni. Alhamdulillah. Kuching. Orang Kuching Sarawak. Terima kasih, salam semua. Kita ada Rohun Babu. Rohun Babu ni Rohan pula. Kemudian Anwar Abdullah, salam DJ Pak Su, Cikgu Lan, EU akan terbang lagi ke? InsyaAllah kita akan tengok nanti. Saleh Bangi, Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Lan dan Boboy serta rakan trader semua. Nazrul Izri, salam Cikgu, Cikgu Lan, DJ Pak Su. Salam. Boleh tengok GA insyaAllah. Abdul Aziz daripada Brunei Darussalam, Abang Aziz kita yang sentiasa. Tan Chuan, salam buat Cikgu, Pak Su dan juga Boboy. Terima kasih Tan Chuan. Kemudian Izzuddin Nur Rashid, hari ini ada Yong Taufu. Terima kasih, tapi sedap. Pergilah dekat Saujana Kajang. Tu Boboy tengah makan Prima Saujana Kajang, dekat Petronas. Okey Cikgu, apakah fungsi MA50 pada ketiga-tiga time frame? Baik. Mantap. Salam Cikgu Lan dan juga Pak Su daripada Sarawak tadi, Khatijah. Kemudian kita ada Mas Syairi Omar, salam Cikgu, Pak Su, semoga sihat selalu. Amin. Saya juga doakan semoga anda juga sihat. Amin. Karmidi Muhammad, Assalamualaikum Pak Su, cara Cikgu ajar banyak membantu saya melihat market. Ya Allah Cikgu, bila dengar lah macam ni rasa seronok. Ya, seronok ya. Sampailah yang cuba Cikgu nak sampaikan. DJ boleh Arif, sabar Arif. Khatijah okey. Hanis Muhammad Ismail, salam Cikgu Lan dan Pak Su. Salam daripada Muhammad apa ni? Kita Jawi ni kurang sikit. Okey, salam je lah daripada Mo Wow. Bunyamin Ramlan, Assalamualaikum Cikgu Lan, lama makin kacak meme. Okey, Nazirul Imran, Assalamualaikum Pak Su, Boboy, semoga sihat Cikgu. Apa ni? Review EJ sekali Cikgu, insyaAllah. Ada masa kita takkan lepaskan. Besi kuning, tema besi kuning ke Cikgu, insyaAllah. Mungkin besi kuning ke round kedua kot. Okey, kemudian kita ada Mama. Banyak Cikgu saya nak baca ni kan, tak habis kan. Okey, saya habis round lah ya. Yes. Arasan Kawi, salam daripada Taiping. Terima kasih orang Perak. Helmi, salam buat Cikgu Lan yang handsome, Pak Su dan juga Boboy. Salam apa cerita Ripple Cikgu. Yes, Ahmad Haziq. Sabar Haziq, kita memang nak buka ni. Salam Cikgu, market outlook Litecoin dan Ripple. Wah. Okey. Syah, MetaDrift dia minta apa? Dia kata dia hadir. Okey. Syakirin Aris, Assalamualaikum Cikgu dan Pak Su, terima kasih kerana banyak memberi kefahaman kepada saya tentang BBMA. Satu soalan nak tanya Cikgu, sekarang ni saya perasan momentum buy sell muncul, tak bagi chance untuk kita entry di re-entry. Macam mana kita nak detect? Baik, insyaAllah. Angah, terima kasih Angah. Ripple naik, Ahmad Haziq. Okey. Wah, dah ramai yang tahu pasal Ripple ni Okey, baik Cikgu, tanpa membuang masa Cikgu, saya serah kat Cikgu lah sebab saya dah ambil masa banyak ni. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam pada Pak Su, pada Boboy, pada malam kembali, pada tim CTC, tim CTC.FM. Alhamdulillah, kita dah bersiaran selama 4 tahun dan hari ini minggu yang ke-100 Pak Zu, 67. Subhanallah. Okey tuan-tuan, semakin lama saya pun semakin seronok nak kongsikan sebab kita mengenal benda-benda baru. Right tuan-tuan Dan biasanya kalau saya dah start cerita, benda-benda yang saya punya signature tu pun akan terlepas. Jadi sebelum saya terlepas, tirai 2020 hampir berlabuh.
jendela 2021 menanti dibuka. Adakah akaun yang tenat dah semakin sembuh? Tambahkan ilmu, moga sirnanya duka. Wow. Sirna dia. Sirnanya duka. Baik. Lepas tu apa maksud sirna? Cuba cikgu terangkan sikit. Saya dah lama tinggalkan kesastraan. Sirna maksudnya hilang. Nak hilangkan duka lah. Hilangkan duka. Itulah sebab dulu saya suka bahasa-bahasa masa sekolah dulu. Sampai cikgu pun apa ni? Ui, takkan jawab sains pakai bahasa sastra. Agak-agak cikgu. Saya 4 sains tapi saya suka subjek sastra. Terbalik pula. Sampai saya ingat dulu cerita kisah seorang turun kaki gunung. Wow, berapa kali kita ulang buku tu? Tu masa tahun 80-an. Cerita lama, saya pun umur dah 50. Okey tuan-tuan, pada semua saya rasa ramai yang menunggu apa yang saya nak cerita tuan-tuan. Untuk kali ni saya ambil susunan saya dahulukan dulu dengan dunia cryptocurrency. Cantik. Dunia yang baru tuan-tuan, yang nampak memang nak meletup-letup. Diikuti insya-Allah, lepas tu besi kuning dan pepes seterusnya lah. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat di depan ni, tuan-tuan nampak 4 kotak. 4 kotak yang mewakili sebelah kiri sekali adalah BTC USD. BTC maksudnya Bitcoin. USD bermaksud USD BTC lah, yang diniagakan dalam nilai USD, dolar Amerika. Di sebelah kanannya adalah ni tuan-tuan, bagi sesiapa yang tak pernah dengar apa benda nama ni, tuan-tuan, inilah nama-nama kripto. Tuan-tuan, kripto ada banyak, beribu-ribu kripto. Saya ambil kripto yang memang sangat popular, yang market capitalnya yang sangat besar, berjuta-juta. Dan juga yang memang tuan-tuan, nama-nama yang saya sebut ni adalah nama-nama yang telah diberikan green light oleh pihak Security Commission di Malaysia untuk didagangkan, dan ia patuh syariah dan regulated. So jangan risau. Kalau tuan-tuan biasa tempat lain mungkin nak depo macam $100, $1,000 macam takut-takut. Sini tuan-tuan, nak letak 1,000, 2,000, 3,000, 40,000, 50,000, letaklah. Sebab regulated daripada kerajaan Malaysia. Wow. Itu yang saya buat. Itu sebenarnya yang mustahak tu. Itu yang saya buat. Saya pun confident. Jadi saya masuklah jumlah yang saya kata, okey, yang sebelum ni kat broker lain memang saya tak berani. Kat sini saya berani. Saya letak Okey tuan-tuan. Cuma kenapa saya menggunakan DMT4 ni tuan-tuan? Sebab sini adalah salah satu broker yang menawarkan trading untuk kripto. Jadi saya melihat di sini market bergerak tuan-tuan. Yang bagusnya tuan-tuan, terpulanglah, ada orang kata mungkin tidak. Yang pada saya terima sangat seronok sebab market ni bergerak 24 jam 7 hari tanpa henti. Hari-hari tuan-tuan. Tetapi satu had dia bergerak slow lah. Macam baby bertatih. Memang slow tuan-tuan. Memang slow. Cuma Sabtu Ahad tu kalau sesiapa yang rasa aku nak entry lah, boleh entry. Alright tuan-tuan. Jadi ini 4 dia, Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan juga XRP atau ada orang panggil Ripple. Tuan-tuan, kalau kita melihat di sini, kesemuanya Pak Su dalam nilai USD yang didagangkan, yang diberi kebenaran oleh pihak Security Commission atau SEC di Malaysia adalah diniagakan dalam nilai ringgit. Jadi senang kita nak nampak. Okey tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan nampak ke depan ni? Tuan-tuan nampak kotak yang sama, tapi dia punya platform berbeza. Saya menggunakan TradingView yang di sebelah kirinya Pak Su. Nilai sekarang tengah berkelip-kelip tuan-tuan, RM94,900 untuk 1 unit Bitcoin. Pak Su, tuan-tuan, sejarah Bitcoin ni pada 2012 Pak Su, harga dia baru $10 Amerika. $10 Amerika. Kalau kita daratkan 4, ikut ni sekarang dah baru RM40. RM40 dah. Hari ni tuan-tuan dah RM95,000. Saya pernah ada, tapi pada ketika tuan-tuan saya tak tahu nilai dia. Kita pun jual beli macam biasa. Okay. Siapa boleh tahu sebab dia tidak ada history pada ketika tu. Saya beli sekitar 2015 ke 16. Saya beli 1 unit dan $2,000 saya lebih ingat. So kita tak nampak sebab market kripto tuan-tuan, market baru, dia tak ada sejarah dia. Bila tak ada sejarah, kita pun tak tahu berapa banyak dia nak pergi. Tapi tuan-tuan, sekarang yang menyebabkan harga dia naik dan telah melebihi kepada paras resisten yang tertinggi sebelum ni sekitar dalam kalau USD dalam 20,000 USD, sekarang dah lebih. Dan itu adalah disebabkan banyak
institusi yang telah masuk, bukan individu, institusi kewangan yang masuk, dan ada fund-fund manager besar dah masuk beratus-ratus juta. Dia push kau masuk. Memang nak pergi gila-gila daripada sekarang, membawa ke insya-Allah sepanjang tahun depan. Memang gila masuk. Memang gila. Dan one of the bank, dia mention nama Citibank kata saya. Okay. Di US, dia target harga dia dalam masa 1-2 tahun ni mencecah lebih 300,000 USD. Kau darab duit Malaysia tu Pak 1 million. Sekarang baru 90. Jadi kalau target dia 1 juta, sekarang baru 94, mana murah lagi kan? Yalah. 10%. Itu dia tuan-tuan. Dan keduanya adalah Ethereum. Benda ni tuan-tuan sudah cerita tahun 2017 depan Pak Su sudah cerita. So Ethereum sekarang nilai dia RM 2,500. Jauh beza Pak Su. 2,500 dan 94,000. Jauh beza dia. Litecoin. Ni Litecoin adik kepada Bitcoin. Sebab tuan-tuan fungsi dia sama. Cuma nak tahu detail, tuan-tuan kena rajin buat homework. Saya tak tahu tuan-tuan, saya masuk YouTube. Banyak benda dekat YouTube sekarang. Jangan lagi tahu. Tak tahu aja, search kat YouTube what is Litecoin. Litecoin versus Bitcoin. Ada dah cerita dia. Dengarlah macam-macam macam boleh cakap. Dan Litecoin tuan-tuan sekitar harga 444. Dan sekarang yang paling murah, yang saya memang dah cerita lama dekat pasal 2017. Ya betul. RM1.99 atau RM2 lah, lebih kurang lah. Okey, RM2. Dan antara 44 ni pasal tuan-tuan, bila kita nak invest sebagai investor, kita akan mencari return on investment yang paling besar. Betul. Antara keempat-empat ni Pak Asu, return on investment paling besar berdasarkan pada apa yang saya dah lalui setakat ni adalah Ripple atau XRP. Sebab tuan-tuan, kenapa? Sebab sebelum ni, masa saya sibuk-sibuk cerita dalam 2 bulan lepas, harga dia sampai RM1 satu. Yalah, itu lagi ada juga. Dan juga tuan-tuan, harga telah naik sehingga paling tinggi RM3 12 sen rasanya. Bermaksud tuan-tuan letak setiap RM1, tuan-tuan dapat ekstra RM2. Jadi itu satu unit. Investor dia takkan masuk RM1. Takkan lah. Dia masuk kurang-kurang RM100,000. Maksudnya adalah modalkan RM100,000 dapat lagi RM200,000. Itu cerita dia. Sedangkan kalau tuan-tuan menggunakan atau invest ke Litecoin, Ethereum atau Bitcoin, return on investment dia tidak sebanyak macam XRP. Okey, itu secara kasar. Baik. So tuan-tuan kena buat homework, gunakan YouTube. Itu saya kata. Homework saya banyak pada YouTube. Dan tuan-tuan, satu lagi kenapa saya tahu sikit sebanyak ni dan saya nak berkongsi, sebab saya lebih kepada hands on. Maksud saya pasuk adalah tuan-tuan, selain pada YouTube, saya tak ada tempat untuk saya nak bertanya. Yang mana soalan-soalan tu saya quite detail sebab saya trader. Saya tak ada tempat yang saya nak bertanya boleh yang mampu menjawab soalan saya. Apa saya buat Pak Su? Saya gunakan satu jumlah yang saya anggap sebagai yuran dan saya masuk dalam market, real market dengan emosi yang ada, dan saya trade dan saya nampak, ini rupanya. Dan bila loss tuan-tuan, loss itulah yang saya anggap sebagai saya punya yuran untuk belajar. Tu je maksud. Sebab tak ada kelas atau tak ada siapa yang boleh jawab secara detail apa saya nak. Betul. Sebab saya memang dah trade lama. Dan tuan-tuan, bila saya sempat nampak garisan-garisan ni, saya menggunakan teknik BBMA, Bollinger Band Moving Average, yang diasaskan oleh Cikgu Umar Ali dan juga Tuan Rohi juga Adnan. So apa yang saya nak fokus tuan-tuan, pada malam ni saya nak cerita sikit lah pasal XRP, sebab dia mempunyai return on investment yang paling besar, paling besar ketiga-tiganya. Yang mana tuan-tuan, okey, saya buka balik kepada satu chart tadi. Tuan-tuan nampak 4 kat sini tuan-tuan Okey, saya ambil secara kasar antara 4 ni tuan-tuan. Pak Su, pengalaman saya adalah sepanjang saya dah jual beli, kita kena ingat Pak Su, bila kita jual beli di company atau platform atau broker yang di bawah AC, ia adalah suatu market yang mana market sehala, buy sahaja. Nak profit hanya buy sahaja. Jadi kita expect untuk harga naik dan naik dan naik. Jadi tuan-tuan, bila kita nak buy atau nak membeli, buy tu bukan BYE, BUY. Okey, untuk membeli, kita memang nak membeli pada harga yang rendah. Semua nak beli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Itu konsep asas. Tapi bagaimana kita nak detect di mana harga rendah? Takkan hari kita nak tanya, bang boleh beli tak bang?
Tanya ke orang ramai. Okay, hari ni elok ke nak beli XRP? Hari ni elok ke nak beli Litecoin? Tuan-tuan, boleh tanya. Tak salah tanya, tak salah. Tapi tanya diri sendiri, sampai bila? Sampai bila? Jadi kenalah buat extraordinary task, extraordinary job untuk nak belajar. Itu yang saya buat. Okay, yang saya nak kongsikan tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat chart pada mana-mana lah, kalau tuan-tuan dapat setting BNB macam ni, apa yang saya rasa paling mudah untuk nak kongsikan adalah tuan-tuan, setup yang saya gunakan, yang saya dapat, yang saya tahu bila profit tuan-tuan, hanyalah setup istilah BBMA atau asas BBMA adalah re-entry di weekly sahaja Pak Su. Re-entry di weekly. Kalau tuan-tuan cuba membuat re-entry di daily dan ke bawah menggunakan trading platform yang saya katakan tadi, yang mana tidak ada leverage, sebenarnya sukar untuk nak profit. Kenapa tuan-tuan? Sebabnya saya boleh jawab, sebab saya dah masuk dalam market. Saya tahu, sebab saya terkena. Sebab saya trader, saya sangkakan dengan re-entry H4, re-entry daily saya boleh profit. Tapi sebenarnya tidak. Saya mesti mencari sekurang-kurangnya re-entry di weekly, baru saya boleh dapat profit. Kenapa? Sebab ni tuan-tuan, dalam trading ni Pak Su, bila kita jual, kita beli, contohnya saya nak beli Ripple, tuan-tuan, beli Ripple, dia sebab dia tak ada leverage. Maksudnya kalau tuan-tuan nak beli pada, contohnya harga dia RM2, tuan-tuan nak beli sebanyak RM1,000. Jadi 1,000 darab 2, 2,000. Jadi Pak Su, kita mesti ada RM2,000. Mesti ada RM2,000. Dalam masa yang sama tuan-tuan, bila tuan-tuan letak 2,000, tuan-tuan letak 2.0 nak beli, tuan-tuan takkan dapat 2,000. Kenapa? Tuan-tuan kena top up lagi. Kenapa top up? Sebab ada fee yang akan dikenakan di atas 2,000 tu. Dan kalau kita, tuan-tuan, kalau kita nak beli nak beli, dua platform yang saya gunakan adalah di Luno dan di Tokenize yang saya dah cuba. Kalau saya nak beli secara instance, mana market execution, saya terus buy saja. Kalau saya nak beli di Luno, dia akan charge dalam 2%. Bermaksud kalau nilai tu RM2,000, 2% daripada 2,000 adalah RM40. Bermaksud tuan-tuan perlu ada 2040 dan dapat 2,000 unit pada ketika harga RM2. Manakala di Tokenize dia charge bukan 2%, sedikit rendah, 0.8%. Okay. Ini saya cerita pengalaman saya. Right. Jadi saya ada dua-dua account. Sebab saya tahu, saya buat dua-dua. Dan sebagai trader tuan-tuan, saya suka seorang trader yang suka pending order. Saya nak kawasan ni sebab saya takkan nak menghadap. Jadi saya buat pending order. Boleh tuan-tuan. Bila buat pending order dekat Luno, pengalaman saya dapat di charge 0.5%. Okey. Nampak menarik. Tapi pengalaman saya, bila saya letak pending order, katakan contoh saya letak untuk saya nak beli contohnya 1,000 unit, biasa tak ada masalah Ripple. Tapi kalau saya letak jumlah yang besar, contohnya RM10,000, 10,000 unit nak beli tuan-tuan, kita tidak akan dapat on the dot sebulan 10,000 unit pump daripada harga yang sama. Dia macam saham. Dia akan pecah-pecahkan. Baru saya nampak, dia pecah-pecahkan dan ada sedikit harga yang berbeza. Baru saya nampak benda tu. Dari sebab saya cek detail. Saya orang yang suka cek detail. Dia tengok satu, saya baru faham. Dan ada ketikanya tak dapat pada harga yang kita nak. Kita faham sebab benda ni tidak ada leverage. Sebab tuan-tuan, benda yang ada leverage biasanya kita deal dengan kontrak. Memang kita dapat. Tapi yang tak ada leverage, kalau kita nak beli 10,000 pada ketika tu atau pada harga sekian-sekian, tapi yang nak jual cuma 9,000, so kita dapat 9,000 lah. Betul lah. Jadi benda-benda ni kena faham lah. Jadi itu dari segi buy, jual dan belilah, pengalaman yang saya dah lalui dalam sepanjang berapa bulan ni. Okey. Dan untuk sedikit analisa tuan-tuan, saya nak lebih terarah kepada XRP, dan saya pergi pada XRP tuan-tuan di sini. Apa tuan-tuan nampak di sini? Di sini adalah, di sebelah kiri adalah weekly, di kanannya adalah daily, di kanan sekali adalah 4 jam, di kanan sekali adalah H1. Bila saya nak membuat entry jual beli, saya tidak boleh menggunakan taraf yang kecil. Saya akan tengokkan paling besar sebelah kiri adalah monthly. Something tuan-tuan, something. Kanannya adalah weekly,
Di kanan lagi saya letak adalah daily dan kanan sekali adalah 4 jam. Jadi tuan-tuan, kita dah nampak di monthly, dalam ilmu BBMA, lepas tu candle yang biru ni sebenarnya ini dipanggil candle momentum buy. Saya besarkan ni tuan-tuan. Maksud yang biru sebatang ni, namanya momentum buy. Dalam ilmu BBMA, asas BBMA, apabila muncul candle momentum tuan-tuan, momentum tu bukan tempat kita buy. Momentum bagi tahu dia nak pergi jauh. Betul, memang nak pergi jauh. Tapi bila kita nak buy, kita kena buy atau beli pada harga yang rendah. Jadi apabila kita nampak bacaan momentum buy, maka kita nak beli adalah di kawasan re-entry buy. Re-entry buy di mana tuan-tuan? Re-entry buy di kawasan tuan-tuan nampak garisan merah biru ni, atau itu di monthly, untuk memudahkan mata kita nampak di mana kedudukan sebenar. Saya menggunakan weekly tuan-tuan. Saya gunakan macam ni. Okey, dan saya besarkan. Sebenarnya tuan-tuan, saya hilangkan garisan ni untuk mudah nampak. Okey, Pak Su pun boleh nampak dengan jelas. Okey, tuan-tuan nampak garisan hitam ni antara garisan hitam membawa ke bawah ni, sampai hitam bawah ni tuan-tuan, hitam tengah. Istilah dia tuan-tuan, hitam tengah ni adalah mid BB, hitam bawah ni adalah low BB. Zone ni tuan-tuan, inilah zone-zone yang terbaik untuk kita nak buy dan kita bertahan. Waktu ni sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buy kat sini, dia boleh naik tapi kenaikan dia tak kuat. Dia macam tuan-tuan kita, macam masa sama sekolah tu, time kita nakal kan, kita nak elastik burung ke apa kan, kita tarik elastik, kena tarik maksimum, tarik sampai bawah sekali. So bila kita lepas, jauh dia pergi. Itu sebab daripada atas ni tuan-tuan, tarik, kalau saya menunggu untuk kena jatuh dekat kawasan di antara mid BB dengan low BB. Yang mana tuan-tuan nampak tak pasu kat sini? Ada turutan candle kat sini. Dia di atas garisan ni kan. Ni. Tu sunan dia. Lepas tu naik. Mantap. Itu yang saya tunggu. Jadi tuan-tuan, sebagai investor, kita kena harus sabar menunggu. Sebab profit kita datangnya atau dibayar kerana kita sabar menunggu. Kalau tak sabar tuan-tuan, baru masuk buy, dah rasa dah untung, tapi tengok fee, alamak, tak balik modal, dia jatuh lagi. Jadi tuan-tuan, benda tu kena ambil kira. Right? So apa yang saya cadangkan, bila monthly dah ada bacaan momentum buy, kita menunggu re-entry buy di monthly tuan-tuan, buka di daily, tengok garisan mid BB atau garisan hitam tengah di bawah tu tuan-tuan. Jikalau harga, saya tunggu di situ. Jika harga sampai di bawah ni tuan-tuan, okey, maknanya dia dah berada di kawasan-kawasan cantik untuk kita nak entry buy. Kalau tidak tuan-tuan, kenaikan-kenaikan ni saya risau, sebab bila kita nak TP, tengok alamak, disebabkan bila kita tolak saja fee, macam tak berbaloi. Sebab diikut peratusan kan. Kalau katakan diikut per transaksi lain, diikut peratusan per transaksi. Jadi mana kalau kita letak 10,000, dia ada percentage dia based on the 10,000. Alright, so saya rasa tuan-tuan boleh nampak apa yang sedang berlaku sekarang, yang mana kalau berdasarkan pada pergerakan di 4 jam di Ripple, kita, bagi siapa yang faham BBMA tuan-tuan, dia masih lagi berada dalam keadaan jatuhan, sebab di sini ada bacaan dipanggil momentum sell. Dan daily tuan-tuan kena ingat, daily tuan-tuan, kalau candle daily ni besok tutup di bawah low BB atau membuat bacaan momentum sell, jadi dia ada kemampuan untuk jatuh sehingga garisan mid BB di weekly. Jadi kalau tidak ada bacaan momentum sell di daily tuan-tuan, tak ada. Tapi kalau kita lihat di daily ni, cuba tuan-tuan lihat di zone stokastik ni kawasan-kawasan sell. Itu sebab tuan-tuan, saya buka di daily, saya tengok zone ni zone sell, ni zone buy. Itu sebab tuan-tuan Pak Su, di sini saya ada buy. Saya ada cerita kat orang, saya ada buy kat sini, tapi bila dia naik Pak Su, dia bagi echo kat sini, tak lepas, tak ada momentum buy. Alamak, saya kata tak boleh pergi jauh ni, saya pun tutup. Kiput dia dapat. Kemudian saya nampak dia jatuh, ada 4 jam pula momentum buy. Okey tuan-tuan, kalau esok lusa ada momentum sell di daily tuan-tuan, bermaksud insya-Allah dia mampu untuk pergi ke garisan BB di weekly, dan saya tunggu di situ untuk saya nak buy, dan insya-Allah perjalanan dia tuan-tuan jauh lagi, dan insya-Allah saya akan update dari masa ke semasa tentang SRP. Okey, masa suntuk tuan-tuan, saya lompat terus pergi kepada besi kuning. Kita ramai dah menunggu. Okey tuan-tuan, untuk besi kuning Basu, sebenarnya kalau kita rujuk di sini besi kuning tuan-tuan, info yang terkini yang saya scroll, saya nampak Saudara Faiz tadi dia ada post tentang apa? Tentang ni,
900 bilion relief package. Tuan-tuan, inilah satu perkara yang kuat yang mana 900 bilion nak dikeluarkan tentang package COVID. Lepas tu bayangkan, dolar yang dah ada sekarang ditambah dengan 900 bilion lagi, ia akan menyebabkan lambakan USD dalam pasaran. Tuan-tuan, bila lambakan USD dalam pasaran, maka nilai USD lepas tu akan naik ke akan jatuh. Benda makin banyak, maka harga dia, nilai dia akan drop, jatuh. Tuan-tuan, bila dia jatuh, maka kita tahu gold insya-Allah terbang tinggi, silver insya-Allah terbang tinggi. Untuk trade, kita kena cek setup. Clue kuat kita dah nampak. Nak entry, kita kena perlu setup. Bagi sesiapa yang katakan okey, dia nak mempelbagaikan trading, contohnya dia nak beli emas fizikal, dia boleh beli sekarang. Nak silver fizikal, belilah sekarang. Dia beli sekarang. Dan saya dah beli fizikal, saya dah beli gold dan silver fizikal, simpan dah. Dan tuan-tuan, itu bukan simpan 2-3 bulan, sebab takkan profitnya, kena makan tahun baru kita tapi hasil dia entry lumayan. itu kuat. Okey, alright. Kenapa saya kata setup kuat sekarang tuan? Kebetulan tuan-tuan, bila kita lihat BBMA, batu ada news macam ni, kita nampak macam dia ada logik. Setup tu ada news macam ni, macam dia tahu-tahu je. Macam tu lebih kurang lah. Okey. Sebenarnya Bazu, kalau kita lihat di monthly, kita nampak tu Bazu, setup yang sedang berlaku sekarang di monthly adalah re-entry buy. Re-entry buy. Baik. Sama dengan ni Bazu, sama dengan bawah ni. Ni semua re-entry buy. Tuan-tuan, nampak re-entry buy. Okey. Tetapi tuan-tuan, dalam setiap entry tu atau setiap setup tu, bila kita nak mencari re-entry buy, ni saja pasal chart tuan-tuan tentang chart gold. Tuan-tuan boleh gunakan kefahaman ni dekat silver, dekat kripto, dekat saham mana-mana. Sebab tadi saya ada cerita pasal satu Asia nampak setup cantik untuk buy di monthly. Okey, tak apa. So, gold monthly tuan-tuan nampak setup re-entry buy. Tapi kita mesti ada setup yang mengatakan bahawa re-entry buy itu sebut valid. Sebab kalau tidak ada sebarang tanda atau confirmation mengatakan re-entry buy itu valid, jadi tuan-tuan, macam mana kalau dia jatuh terus? Jadi kita dalam 50-50, sebab kita bukan trade menggunakan fizikal, kita trade contract. Jadi banyak duit ada masuk kat sini dan kita menggunakan, siapa yang menggunakan leverage, dia akan tahulah risiko dia macam mana. Baik. Jadi saya kecilkan time frame. Lepas tu kita nampak di sini bahawa garisan MA50 yang biru ni tuan-tuan, berada di luar BB. Saya buka kat sini. Okey, saya ulangkan. Okey, kita nampak lepas tu, nampak tak garisan MA50 berada di luar BB? Sama tak dengan ni? Tuan-tuan, ada persamaan? Inilah tanda-tanda dia. Tapi dia memerlukan confirmation. Jadi alarm pula. Alert tuan-tuan tu dah ada. Okey. Jadi bila kita melihat apa yang sedang berlaku tuan-tuan di sini, setup di weekly, kita tahu ini kan re-entry sell di weekly. Tuan-tuan, ini memang setup re-entry sell di weekly. Persoalan dia, adakah dah valid re-entry sell tersebut? Jawapan tuan-tuan, untuk memvalidkan sebarang bacaan re-entry sell di weekly, dia memerlukan satu setup atau satu signal momentum sell di H4. Kenapa? Weekly kena pergi H4. Sebab bacaan penuh untuk weekly adalah datangnya dari 4 jam. Bacaan setup yang ada di daily, bacaan penuhnya ada di H1. Jadi macam saya cerita terdahulu, weekly nak baca, tengok H4. Daily nak baca, tengok H1. Bagi sesiapa yang nak scalping, nak H4, baca KM15. Jadi bila kita melihat bahawa di weekly tuan-tuan, ni ada setup re-entry sell. Tuan-tuan kalau perasan, saya kata ni tanda-tanda pucuk. Kenapa saya kata gitu? Sebab tuan-tuan, saya nampak kat sini adalah re-entry sell di weekly, dan juga di daily ada apa? Tidak ada sebarang bacaan momentum buy. Bermaksud buat masa ni dia masih lagi bacaan market hilang volume sell. Jadi bagaimana kita nak pastikan re-entry sell di weekly, market hilang volume sell di 4 jam ni valid? Jadi kita kena tengok di 4 jam. Tengok di 4 jam, tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Tuan-tuan, sekarang dia macam border tu Bazu. Okey. Jadi naik ke turun? Ni dia punya border dia. Tuan-tuan, MHV adalah suatu tempat yang mana dia sebagai border. Itu sebab kalau tuan-tuan tersilap
kata tuan punya entry, contoh tuan buy sekarang, dan dia buat momentum sell di H4, tuan punya cut loss very minimum. Sebab tuan akan entry buy dekat kawasan ni di antara mid BB dengan low BB. Jikalau berlaku satu candle H4, momentum sell di H4, kerana candle dah kena selesai, momentum sell, okey, valid bacaan tuan atau bacaan kita silap, maka kita cut loss. Tapi kalau tuan letak buy di antara mid BB dan top BB, tuan ini adalah satu entry yang sangat risiko. Sebab kedudukan candle di antara top dengan mid, tuan inilah kawasan terbaik untuk kita nak sell. Jadi apa yang kita perlu tunggu, kita perlu menantikan untuk di H4. Jikalau berlaku bacaan momentum sell di H4, kita dah tahu dah tuan-tuan, bermaksud re-entry sell di weekly dan juga market hilang volume sell di daily ni dah jalan. Itu kita kena confirm. Tapi selagi belum ada bacaan momentum sell di H4, selagi tu kita macam hati kita berdetik-detik. Kalau nak masuk tuan-tuan kena tahu ni dah risiko dia. Sebab di sini tuan-tuan, kita nampak bacaan, kalau tengok candle H4 sekarang, market hilang volume buy. Dan kalau kita tengok candle daily pula, kita nampak re-entry buy. Jadi bagaimana kita nak validkan re-entry buy di daily dan juga market hilang volume buy di 4 jam? So, yang akan validkan bacaan ni adalah momentum buy di H1. Jadi cuba kita tukar sebelah kiri, tukar kepada daily, tengah ni kepada 4 jam, dan kanan sekali adalah di H1. Okey tuan-tuan, nampak tak di H1? Setakat ni tidak ada bacaan momentum buy. Tidak. Bermaksud tuan-tuan nampak momentum sell di H1 tuan-tuan masih belum terbatal lagi. Sebab momentum sell ni hanya akan terbatal jika muncul momentum buy. Dan satu lagi, jika muncul momentum buy tetapi top BB ni dan low BB flat, bermaksud tidak ada kekuatan untuk naik. Jadi tuan-tuan, dia ada beberapa faktor kita perlu lihat. Jadi entry buy yang ada sekarang adalah entry yang masih berisiko. Sangat berisiko. Jadi tapi risikonya adalah minimum jikalau tuan-tuan entry zone di antara mid BB ke low BB di H4. Sebab tuan-tuan, saya hanya trade based on apa yang saya nampak. Di mana saya tahu bila saya letak entry di sini, sebab saya ada akaun yang saya letak entry awal. Sebab apa saya buat? Saya masuk dulu entry awal kat sini untuk akaun-akaun yang pertama, dan jika muncul momentum buy di H1, saya tahu MHV buy ni betul, re-entry buy ni betul. Maka akaun kedua akan jalan selepas ada bacaan momentum buy di H1 dan re-entry buy di H1. Dan jikalau momentum buy di H1 muncul dan kita nampak pula diikuti dengan momentum buy di H4, kita tahu dia nak sambung naik. Dan jikalau ini yang kita nantikan sebenarnya, sebab tuan-tuan ni impact daripada yang kita jagakan news hari tu, yang 900 bilion tu kan, sebab dia akan menyebabkan USD lemah. Sebab logiknya bila USD lemah, tuan-tuan pun tahu, kalau siapa dah pernah mendengar Tok bercerita tentang hari Rabu malam pasal fundamental, dia dah cakap dah, bila jikalau 900 bilion ni tuan-tuan lulus dan masuk dalam market, gold dia akan ada shoot up terus, skyrocket, perkataan dia skyrocket. Ayat cikgu. Jadi candle ni tuan-tuan, dia tengah membuat satu keputusan, mana aku nak pergi. Jadi saya dah entry awal. Saya menunggu jikalau ada momentum buy di H1, okey, saya tahu saya boleh sambung buy. Tetapi jika tidak ada macam momentum buy di H1, malah jika muncul momentum sell di H4, saya tahu tuan-tuan, buy saya silap, maka cut loss. Bila maknanya bila ada momentum sell di H4, bermaksud MHV sell di daily dan re-entry sell di weekly tu valid. Sebab tuan-tuan, momentum ni yang akan membawa perjalanan. Sebagai contoh, sebab mungkin lagi tak pernah nampak, sebab dia mengambil masa tuan-tuan. Ni semua perlukan latihan. Macam apa saya nampak di sini, tengok 4 jam tuan-tuan. Bila saya pegang 4 jam, saya gerakkan 4 jam, saya bukan sekadar nak menunjukkan candle, tapi saya menunjukkan perjalanan daripada yang terendah weekly kepada tertinggi weekly. Saya pegang H1, target dia weekly. Kalau saya pegang saya pegang H4, target dia weekly. Kalau saya pegang H1, target dia daily. Jadi tuan-tuan, ini ilmu mati time frame. Ni dia dah pair dah. Saya tu sebab saya kata, bila orang bertanya pada saya, bagi tu saya time frame. Saya perlu tahu time frame. Saya kata, tuan-tuan, entry di mana? Time frame mana? Bila dia sebut H4, saya tahu target dia weekly. Di mana?
Kalau dia kata bang, saya masuk N15, saya tahu target dia H4. Sebab perjalanan itu perjalanan BMA menggunakan multi time frame. Kiraan ni semua ada kat situ. Sebab kita menggunakan pergerakan 20 candle. Jadi entry H1 pergi ke daily, entry H4 pergi ke weekly. Okey, lepas tu tengok sini apabila di H4 berlaku bacaan momentum buy, 1, 2 ada re-entry buy, 1 momentum re-entry. Lepas tu nampak candle ni candle semalam malam. Dia naik tetapi dia tutup dalam BB. Dia tidak ada candle yang tutup di luar top BB. Okey. Cara baca ni tuan-tuan, nak apply kat kripto pun boleh, tak ada masalah. Saya tunjuk cara baca candle. Disebabkan tidak ada bacaan momentum buy palsu, sebenarnya ini adalah market hilang volume sell. Dan di antara garisan top BB hingga kepada mid BB di H4 tuan-tuan, daripada yang semalam ni kan, inilah tempat-tempat untuk kita nak entry sell untuk harian. Dan untuk harian hari ni dia dah berada di antara mid dan low. Ini untuk buy. Dia bermaksud jikalau sell semalam, hari ni dah tutup. Sebab kita belum nampak lagi jatuhan. Jadi kita sedang menunggu manalah kau nak pergi. Jadi tuan-tuan, that's why bila ada orang-orang yang masuk dengan lot gajah, belum ada confirmation tuan-tuan, dia mesti gundah gulana. Aku dah buy ni tapi kau jatuh. Apa nak buat tuan-tuan? Apa akan jadi bila kita masuk dalam lot besar di mana market tengah 50-50, belum ada confirmation yang jelas, kita akan hedging. Sama tuan-tuan buat. Kalau saya masuk lot besar pun saya akan buat. Dulu selalu sekarang tak ada lah. Sekarang saya masuk lot kecil sebab selagi tak confirm, okey, saya masuk kecil dulu, saya tengok mana nak pergi. Kalau katakan entry tu betul, dan saya akan sambung. Kalau salah, saya cut and then relax. Sebab tuan-tuan, jikalau muncul bacaan momentum sell di H4, maka kita tahu MACD sell di daily ni valid. Maka target jatuhan dia di mana? Di low BB di daily. Itu target dia. Untuk dia nak pergi naik tuan-tuan kuat, belum lagi nampak. Sebab apa? Sebab garisan low BB ni tuan-tuan, dia masih lagi dalam keadaan flat dekat sini. Dia masih menguncup. Dia menguncup tuan-tuan. Bila market menguncup tu tanda dia nak terbang jauh. Sekarang dekat sini dia macam okey, dia tak ada low BB ni, tak nampak sangat. Dia macam memang ada lekuk tapi dia macam dia flat, dia tak nampak kekuatan. Tuan-tuan, kalau dia nak terbang jauh tuan-tuan, low BB ni dia kena kembang ke bawah. Okey, saya tunjukkan yang dah berlaku lah. Jadi tuan-tuan boleh nampak dengan jelas kembang ke bawah kalau dia nak naik dengan kuat. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan. Okey, lepas tu tengok kat sini. Ketika ada bacaan momentum buy di sini, ni momentum buy, nampak tak low BB dia kembang ke bawah? Okey. Tuan-tuan, selagi dia kembang ke bawah, memang kenaikan dia kuat. Ketika mana tuan-tuan nampak dia dah mula menguncup, ni garisan low BB ni dah mula menaik ke atas, mana dia menguncup, tuan-tuan dah mula nampak market sideways, candle sideways. Dan semakin menguncup, tu tanda ni yang naik tu dah lemah. Itu guna garisan tu. Dia bukan sekadar garisan saja masuk. Adalah tu sebab dia. Jadi jika tuan-tuan pada ketika nampak baca momentum buy, batu re-entry buy, low BB masih ke bawah, hold sajalah benda tu. Dia akan naik. Tuan-tuan nampak dia naik, pump. Nampak tak sekarang dia ada berat. Nampak tak sekarang dia tengah nak ni sideways kan? Okey. Ni sideways. Dia akan pecah. Dia akan buat breakaway. Kalau dia buat momentum sell lepas tu pula tengok top BB ni kembang, maka terkejun aja. Terkejun lah ni. Masih nak terjun ni. Jadi dia based on sekarang lepas tu nampaknya berat, dia nak terkejun. Tu dia punya cerita. Sebab dia daripada sini lepas tu tidak nampak sebarang bacaan momentum buy. Ni market dalam volume sell. Dah terlepas kat sini dan kita menunggu bentuk-bentuk apa. Mungkin malam ni ada berlaku momentum sell. Jadi tuan-tuan, kalau katakanlah momentum sell, alright? Jadi bila kita nak entry, bila kita tahu baca momentum sell dah muncul, syarat candle nak kena complete bermaksud jatuhan dia mencari low BB di daily. Kenapa low BB di daily? Tuan-tuan, low BB di daily ni adalah kawasan terendah di weekly atau 5-10 low di weekly. Tu cerita dia. So nak kena faham betul-betul. Kalau katakan dia jatuh tetapi dia tak touch low BB, dia tergantung macam ni.
tu dia akan jadi balik sebagai market dalam volume buy di daily, re-entry buy di weekly. Itulah market. Dia akan turun naik sampai ada confirmation, barulah ada momentum dia pergi. Inilah benda. So sekarang walaupun news sudah keluar tadi tentang bill tu 900 bilion, tapi market belum ada reaction untuk nak naik lagi. Jadi market mungkin tak tahulah apa yang market buat. So kita based on candle, setakat ni belum lagi ada tanda kekuatan untuk naik, sebab gold H1 tuan-tuan tidak ada sebarang baca momentum buy. Tak ada. Tak ada. Setakat ni tak ada. Right? So bagi siapa yang buy, tuan-tuan ada dua option macam saya katakan tadi, sama ada tuan-tuan cut loss ataupun hedging. Cut loss, hedging. Terpulang pada masing-masing, sebab tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan punya kekuatan untuk bertahan. Jadi masing-masing ada modal tersendiri. Jadi gunakan dengan sebijaknya. Okey, lepas tu kita lompat pada soalan. Baik, untuk soalan ni saya rasa tadi ada dua soalan telah pun cikgu jawab secara serentak berkenaan dengan Ripple dan juga Gold. Yes. Tentang CSAK tu macam mana, apa semua tu kan. Okey, dah jawab. Jadi kita terus pergi dekat pair yang pertama. Okey. Sekejap. Yang atas saya dah terlepas Saya tak sempat nak catat. Maafkan saya. Allahu Akbar. Sorry. Baik, kita pergi ke GA. GBP-AUD. Sekarang ni banyak yang GA, GJ, EJ, Alright, GBP-AUD, kalau kau tengok sini saya tak ada letak, tapi tak apa, GBP-AUD saya boleh carikan. Kita tahu GBP-AUD ni biasanya satu pair yang selalunya dia berlawanan dengan AUD-USD. Dia berlawanan selalunya berlawanan. Baik. Okey, tapi kita tengok dulu apa yang ada di GA, show all, hide all. Okey, tengok GA, tengok. Okey, GBP-AUD ni 1, 2, 3. Okey, Control M. Saya orang lama tuan-tuan, saya kerti pakai keyboard je. Zaman saya tak ada mouse, jadi itulah. Betul lah. Okey, so sekarang saya buka sebelah kiri saya akan cari weekly dulu. Saya nak melihat kedudukan candle di weekly dulu, dan kemudian saya turun kepada daily dan pergi kepada 4 jam. Okey. Alright. Okey, tuan-tuan, di 4 jam beritahu kosong sell. Okey. Kenapa? Dia senang macam ni. Okey, untuk hari ni sebenarnya kita lihat di daily, tuan-tuan nampak garisan 5-10 hari ni adalah kawasan tertinggi untuk hari ni. Dan lepas tu di sini ada baca momentum. Dia ada baca momentum. Bila ada momentum, di momentum sell. Bila ada baca momentum sell, akan ada re-entry sell. Ada re-entry sell. Okey, sekali tuan-tuan, re-entry sell di daily ni, bentuk yang biasa berlaku. Jadi bila kita dah nampak ni tuan-tuan, jadi saya senang dah nampak. Jadi saya tukar kiri sebelah sebagai daily, tengah kepada H4 dan kanan sebagai H1. So dah saya dah jelas lah sebenarnya bentuk ni macam ni. So saya nak nampak movement dia. So di daily kita dah tahu bahawa ini adalah momentum sell. Baik. Okey. Tuan-tuan nampak extreme buy ni, bila ada extreme buy dia ada tepi wajib. Inilah dia sebenarnya. Siapa yang buy, dia kena tepi wajib dekat 5-10 high. 5-10. Okey. Dan sekarang lepas tu sini adalah 5-10 high di daily. Bermaksud kita mencari peluang sell. Okey. Di 4 jam ketika dia naik, lepas tu nampak berderet ni. Ni berderet momentum sell ni. Berderet momentum sell. Tengok dia naik, tidak ada sebarang satu candle pun. Tidak ada satu candle pun buat baca momentum buy. Ni. Dan top BB tak ada kembang, menguncup. Bermaksud lepas tu di sini semua bagi kawasan-kawasan market dalam volume sell. Market dalam volume sell. Dia 4 jam. Dan apa yang sedang berlaku sekarang di sini tuan-tuan, di antara garisan top BB dan mid BB adalah kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak mulakan atau nak mencari entry sell. Nak mencari entry sell Yes, entry sell. Dan yang akan validkan kita punya perjalanan sell tuan-tuan adalah apa? Adalah momentum sell di H1. Momentum sell di H1. Tuan-tuan, bentuk yang biasa berlaku kalau tuan-tuan nak dapatkan kawasan-kawasan tertinggi lah kan, ataupun kawasan MHV ni. Saya nak share satu kebetulan dah ada depan mata ni. Tip.
Standby semua. Ni apply kat mana-mana candle pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam mana-mana TF pun tak ada masalah. Lagi besar TF, maka lagi lama tuan-tuan menunggu. Tapi bila tuan entry, lagi lama lah tuan-tuan menunggu untuk TP, maka lagi besar lah TP dia. So kena pilih macam tu lah. Tuan-tuan nampak macam momentum buy di sini. Nampak re-entry buy. Setiap kali ada baca momentum, ada re-entry. Nampak tak tuan-tuan dia naik? Dia naik. Okay. Lepas tu nampak dia naik, tapi tidak ada satu pun candle yang tutup di luar top BB. Ni. Okey, tak ada langsung. Bermaksud inilah market dalam volume sell. Jadi ingat kefahaman ni. Sekarang saya nak tuan-tuan fokus balik kepada daily. Saya tunjukkan benda ni dekat H1. Sebab tuan-tuan bentuk ni biasa berlaku, berulang-ulang dalam mana-mana TF. Okey. So kita boleh jangkakan sebab dia berulang-ulang. So ambil bentuk di H1 tuan-tuan. Cuba pandang dekat daily. Nampak tak momentum sell? Okey. Nampak tak re-entry sell? Okay, kembali kepada H1. Nampak tak momentum buy? Nampak tak re-entry buy? Dia naik kan? Yeah. Dia naik kan? Dia naik tapi tidak ada bacaan momentum. Maka ni jadi market hilang volume sell. So, sama juga di daily. Bila ada momentum sell, ada re-entry sell. Kita menunggu dia jatuh, dan jikalau jatuh tuan-tuan makin rendah tetapi tutup di dalam BB, maka dia akan jadi market hilang volume buy di daily. Kalau di dalam lagi lah. Nah, tu bentuk dia terbalik dengan bentuk H1. Cuma di H1 tuan-tuan, kalau ada 5 candle 5 jam. 5 candle H1 5 jam tu sebab tuan-tuan nampak cepat. Tapi kalau di daily 5 candle daily 5 hari. Ingat Ya. 5 candle H1 5 jam. Maksudnya tuan-tuan ni siapa yang scalping tu memang dia boleh tunggulah. Tapi kalau 5 candle daily 5 hari. Jadi siapa yang swing tu dia memang ambil peluang dia ni lah. Boleh nampak Boleh. Ni semua ulangan sebenarnya. Ulangan. Jadi yang jatuh ni turun, nampak momentum. Naik ni market dalam volume sell. M1 MH4 MHV sell. H1 MHV sell. Jadi tuan-tuan, fokus yang ada sekarang yang terbaik adalah untuk entry sell. Yes. Tu GA ni. Baik, GA pada Nazrul settle kemudian kita nak pergi ke GJ, EJ. GJ. Oh, ni GBP semua ni. Itulah. Tu saya cakap cikgu kena buka tertingkap cikgu ni. Tertingkap. Okey, DJ. Mana pula saya punya? Okey, DJ sini tuan-tuan. Okey, DJ. Sekarang kalau kita tengok tuan-tuan, GG dekat weekly, kita buka besar. Allah, bakal pagi sekali. Tuan-tuan, GG di weekly kita nampak candle sedang berada di kawasan tengah-tengah. Tengah-tengah. Tuan-tuan, tengah-tengah ni memang saya jarang nak entry lah. Kalau katakan saya nak masuk GJ lah, saya tengok berada kat tengah-tengah ni memang saya tak nak. Sebab tuan-tuan, bila kita nak sell, kita kena sell dekat kawasan tertinggi. Maksud tertinggi lah kawasan tertinggi di contohnya kita nak ambil re-entry sell di weekly. Jadi kita kena sell di kawasan tertinggi weekly atau resistance di weekly. Kalau kita nak buy di kawasan terendah weekly, kalau dia dah duduk tengah-tengah lepas tu, saya memang tak ambil. Kita nak profit. Bila kita nak profit, kita kena ambil setup yang cantik lah. Setup yang mana dia kalau berada di tengah-tengah ni, alamak, dia main yoyo nanti. Jadi bagi sesiapa yang contohnya mungkin dah ada entry, hold sajalah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nampak dekat sini, sebenarnya kat weekly ni berada di antara 5.10 low. Baik. Okey, tuan-tuan nampak pula dekat daily, tidak ada sebarang macam momentum. No. Sebab antara top BB dan mid BB ni tuan-tuan, kawasan MHV sell daily. MHV sell daily adalah tempat untuk kita sell. Yang mana ni zone re-entry sell di weekly. Dan bawah ni pula adalah kawasan MHV buy di daily, kawasan re-entry buy. Tapi kalau kita betul-betul nak ambil tuan-tuan, kita kena lihat pergerakan yang ada di 4 jam. Dan apa yang kita nampak tuan-tuan kat sini 4 jam? 4 jam ada. Sekarang kita nampak bacaan momentum. Nampak extreme buy. Dia pergi TP wajib. Okey, tuan-tuan nampak di sini. EMA 50 baru je nak berjumpa dengan MIBB. Macam ni. Sini. So, bila dia berjumpa tuan-tuan, bermaksud sebenarnya penurunan tu ada, tapi dia tak kuat lah. Dia ada. Lagipun bila kat weekly tu dia dah duduk tengah-tengah. Saya bila duduk tengah-tengah tu biasa saya akan tolak tepi lah. Sebab tuan-tuan, bila kita nak gunakan setup besar, contohnya nak ambil weekly, kita kena predict awal-awal. Kita kena tunggu awal-awal. Kalau dia dah berjalan,
Katakan tuan-tuan naik entry, buka ketentuan naik entry hari ni baru buka chart. Lambat sangat lah tu. Tuan-tuan, saya katakan nak trade untuk minggu ni, satu Ahad saya dah buat homework, saya tengok mana ada candle-candle yang memang betul-betul berada di kawasan tertinggi daily atau tertinggi weekly. Saya tak kisah pair, saya kisahkan di mana candle tu berada. Sebab cikgu bersandarkan kepada teknikal. Betul tak? Sekarang candle tu tuan-tuan, kalau candle tu berada di kawasan tengah, apa saja pair sekalipun memang apa tak cantik. Memang tak cantik sebab kita nak buy kan kau jatuh, nak sell kan kau naik. Sebab kita tak entry tempat terbaik. Jadi apa yang saya buat lepas tu, saya akan satu Ahad, antara homework yang saya buat, antara banyak benda saya buat, antara homework yang saya check adalah saya buka weekly. Saya melihat minggu depan setup apa yang cantik untuk kita nak masuk untuk minggu yang datang ni lah. Macam minggu lepas, minggu yang lepas sebenarnya saya cerita pasal EU dan juga UCHEF. Benda tu tuan-tuan, dia tengah bergerak tapi dia belum masuk zone. Saya menunggu. Benda tu dah nampak tanda. Tapi yang sedang bergerak sekarang adalah UCAT. Terlanjur bercakap pasal weekly ni, saya tunjukkan sekali UCAT tuan-tuan. Sebab saya menunggu minggu lepas. Saya tengok bentuk dia dulu. Okey, kenapa saya kata UCAT? Ada ke UCAT kat sini? Okey, ada masuk. Okey, lepas tu nampak kat sini. Okey. Di sini ada bacaan momentum sell di weekly. Saya menunggu zone entry sell di weekly. Minggu lepas dia dah beritahu. Dan minggu ni dia naik, memang dia mencari kawasan tertinggi di weekly dan garisan. Tadi ada soalan EMA 50 tuan-tuan Dalam situasi UCAT ni, EMA 50 yang berada di daily adalah kawasan tertinggi di weekly. Sebab EMA 50 di daily sama dengan 5-10 high di weekly. Kenapa sama? Masa tak cukup sebab dia ada calculation ni lah. Untuk nak yakinkan benda tu, dia ada calculation. Dan untuk nak baca, sekarang pasal tengok bentuk yang sama tadi saya tunjuk kat GJ H1. Okey. Lepas tu tengok ada baca momentum. Lepas tu tengok dia naik. Tuan-tuan, dia naik. Tapi kalau tak ada baca momentum buy, dia jadi MHV. Dan dia akan berakhir di jangka berakhir sekitar EMA 50 atau top BB di daily. Itu kawasan pucuk dia. Zone dia. Tu sebab saya kata tengok kat H1 pun dia GJ, inilah bentuk nak berlaku. Dan dekat UCAT H4, inilah bentuk kita tunggu. Itu sebab saya kata saya fokus pada bentuk yang berulang-ulang dalam BBB dia tunjuk. Dan EMA 50 tuan-tuan dah mula berada di bawah BBB. Tengok tuan-tuan, tengok low BB. Lepas tu nampak low BB dah mula kuncup. Sebab tuan-tuan, bila dia kuncup low BB bermaksud candle yang kat atas tu tak ada momentum. Kalau tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan nak tahu kekuatan naik, semakin tidak ada momentum buy dekat momentum buy dekat candle tuan-tuan, low BB dia akan kuncup. Tapi kalau low BB dia kembang, jangan. Dia nak terbang jauh tu. Tu cerita dia. Kebanyakan trader dia tengok momentum re-entry, tapi dia tak tengok low BB. Pasal apa? Mungkin dia tengok kat phone. Biasa kat phone tuan-tuan tak perasan. Ada satu soalan daripada Indonesia berkenaan macam mana tu. Tapi tak apa, kita terhabiskan nanti kita pergi dekat macam mana cara nak tengok. Tinggal 2 minit ke lepas tu. Alamak. Kejar. Aduh. Okey. Saya pun tak tengok jam sebenarnya ni. Sekarang tuan-tuan, tengok dekat UCAT saya tunjukkan bentuk ni kebetulan muncul kat UCAT. Tuan-tuan boleh gunakan pada benda lain sebab saya tunjukkan cara baca candle. Low BB dah kuncup. Okey, momentum buy di H4 dah ada. Jadi saya ulang sekali lagi. Bila saya klik dan saya cerita moment di H4, bermaksud dia mencari tertinggi di weekly. Nampak tak? 4 jam pergi weekly. So, ini sedang berlaku ni. Okey. Jadi bila dia baca momentum buy, ada re-entry buy. Tuan-tuan, extreme sell ni cuma dia bagi tahu ada retracement, ada TP wajib. Siapa sell dekat sini, dia kena buat TP wajib. Market masih naik. Sebab tuan-tuan, kalau market nak jatuh, momentum buy ni hanya akan terbatal dengan momentum sell. Nak muncul momentum sell, dia kena ada low BB kena naik ke atas. Jadi tuan-tuan, low BB masih kat bawah tapi dah mula mencangkuk, bermaksud yang naik ni lemah. Tunggu masa untuk tu sebab saya suka bentuk ni. Sebab dalam masa mungkin 2-3 hari ni, sebab satu hari cuma ada 6 candle 4 jam, kita tunggu. Dan biasa benda-benda macam ni tuan-tuan, saya akan ada saya punya account tertentu yang saya dah layer awal. Tu tuan-tuan nampak saya dapat pucuk. Bukan apa, re-entry di weekly tuan-tuan, dia tidak boleh muncul seminggu sekali. Tak boleh. Dalam keadaan rally tak boleh. Keadaan sideways yes. Sekarang rally ni, rally. Market tengah rally tuan-tuan, dia nak muncul cuma 5 minggu sekali. Lama. Berbaloi. Puas hati. Tuan-tuan, bila dia muncul sekali, dia nak ulang balik, dia kena buat putaran 5 minggu lagi.
Tu sebab saya pegang re-entry dia tambah besar. Sebab bila dia nak muncul, dia ambil masa. Bila dia muncul tuan-tuan, dia jalan, dia tak terbatal balik kurang-kurang 5 minggu. Nampak tak kenapa kita boleh pegang benda tu jauh? Sebab kita faham re-entry tu. Okey. Saya pegang candle. Itu MA5 sebenarnya. Re-entry adalah ada kena-mengena dengan MA5. 5 candle weekly, 5 minggu. 5 candle daily, 5 hari. Jadi re-entry di weekly adalah lebih lama kita nak hold berbanding dengan re-entry di daily. Di weekly lama, monthly lagi lama lah. Monthly jenuh nak tunggu 5 bulan sekali. Itu tengah goal sekarang tapi belum confirm. Jadi UCAT kita ambil, saya setiap minggu lepas tu akan menunggu di manakah pair yang ada re-entry di weekly. Memang sedap lah. Awal tu saya layan lah itu. Masuk tu saya diam lah, tinggal. Itu yang saya buat. Sebab tuan-tuan, saya tak kerja hari-hari sebab penat lah. Setiap kita orang kerja dia, kita tak larat nanti. Setiap orang dia ada tenaga dia tuan-tuan. Orang muda tenaga, go ahead. Tuan-tuan akan nampak satu hari nanti aku dah tak larat dah. Setiap orang dia ada level dia. Saya dah tak larat tuan-tuan. Dah 5 series dah tu. Saya nunggu weekly. Tapi bila dapat tuan-tuan, orang kata bila TP relax lah kan? Kawan tu nak muncul 5 minggu 5 minggu kita relax, baru profit 10-20 pip, takkan nak TP kot. Biar dia buat kerja dia. Jadi bila saya nampak ni tuan-tuan, okey, saya dah tahu dah apa nak buat. Saya dah tahu dah at least minggu kita boleh hold. Okay tuan-tuan. So saya rasa sedikit info ni agak sedikit terkejar-kejar sebab waktu tuan-tuan Tapi harap cara membaca candle ni tuan boleh apply pada mana-mana currency, mana-mana platform. Saham boleh, currency dah tentu currency lah. Crypto, commodity, anything tuan-tuan. Baik. Sangat berharga tu sebab saya kata kalau kita ada satu jumlah tertentu tuan-tuan, saya sangat-sangat cadangkan cari ilmu dulu, spend duit untuk ilmu. Kalau tuan-tuan ambil duit tu trade MC, lebih baik belajar lah. Sesedar kalau aku gunakan duit ni untuk belajar dulu, dah dapat. Yes. Alright tuan-tuan. Nasihat yang baik, tip yang baik, penjelasan yang sangat-sangat baik. Dan ribuan terima kasih kepada semua. Lost Alan, Jumaat close street sebab Christmas. Okey, nanti itu anda tahulah, boleh tengok dekat broker pun akan beritahu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian cikgu untuk episod yang 167 ini. Dan ribuan terima kasih kerana anda sanggup berkongsi pada rakan-rakan yang lain untuk kita sebarkan ilmu yang baik ni. Semoga bukan kita seorang je yang konsisten, biar rakan-rakan trader kita yang lain pun konsisten juga. Saya doakan yang terbaik untuk anda. Esok kita bersama dengan segmen tajaan yang dikuasakan oleh SM, iaitu bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun Siti. Lambat sikit cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.